Asal-usul kesukarelaan di setiap negara adalah tidak jauh beza, di mana sikap kesukarelaan ini pada awalnya disebabkan tanggungjawab dalam diri setiap individu terhadap agama dan perasaan ingin menolong masyarakat yang sangat tinggi. Terdapat beberapa perkara yang mendorong golongan belia untuk menyertai aktiviti kesukarelaan ini, seperti tragedi bencana alam, kemelesatan ekonomi, peperangan dan sebagainya. Disebabkan itu, konsep kesukarelaan ini bukan hanya bersikap setempat, tetapi ianya juga bersikap global yang merentasi sempadan negara, kaum, budaya, agama dan masyarakat. Aktiviti sukarelawan ataupun sukarela ini seringkali kita dengar pada waktu kini. Lebih-lebih lagi apabila terdapat sebarang kemalangan ataupun bencana yang melanda di sesuatu tempat ataupun kawasan. Perkataan kesukarelawan ini boleh ditakrifkan sebagai suatu aktiviti ataupun kegiatan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang individu untuk membantu orang lain dengan kerelaan hati mereka tanpa mengharapkan sebarang ganjaran maupun balasan daripada orang lain. Individu yang melibatkan diri secara langsung ini ataupun tidak langsung dalam aktiviti kesukarelawanan ini menunjukkan bahawa mereka mempunyai minat yang mendalam untuk menyertai aktiviti tersebut dengan seikhlas hati mereka dan untuk memenuhi kepuasan diri mereka dalam memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Kesukarelawanan juga telah menjadi satu tarikan atau perhatian kerana kepentingan kepada individu, masyarakat dan negara. Terdapat beberapa sumbangan aktiviti kesukarelawanan kepada individu, masyarakat dan negara. Dari aspek individu, aktiviti kesukarelawan ini dapat dilihat menerusi sosial, kemahiran, kerjaya dan akademik. Manakala dari segi masyarakat, aktiviti kesukarelaan ini dapat memperkukuhkan dan memperkasakan komuniti, meningkatkan integrasi sosial, merapatkan silaturahim dan membina kepercayaan antara masyarakat setempat. Aktiviti kesukarelaan ini juga dapat melahirkan masyarakat yang aktif dan positif dan dapat mengurangkan individu daripada terjebak dengan gejala sosial yang mampu merosakkan akidah mereka. Selain itu, aktiviti kesukarelawan ini juga menyumbang kepada aspek negara dengan mampu membentuk sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang kuat dan maju sekaligus membina masyarakat demokratik. Assalamualaikum kepada Puan Nur Farhana. Nama saya Muhammad Azami bin Muhammad Nasir. Nombor matrik saya ialah 10 DIB 22S1063. Pada video kali ini, kumpulan saya telah mendapat tajuk Amalan Kesukarelaan di Politeknik, impak positif sumbangan khidmat pelajar bagi mengelakkan gejala sosial yang berleluasa. Dan saya akan menerangkan punca berlakunya gejala sosial yang berleluasa. Yang pertama, berlakunya gejala sosial yang berleluasa disebabkan oleh kelemahan didikan agama dan moral diri remaja. Faktor diri remaja sendiri merupakan sebab berlakunya gejala sosial. Kebanyakan remaja yang terlibat dalam gejala sosial tidak mempunyai didikan agama dan moral yang mendalam. Mereka tidak takut pada dosa atau pembalasan Tuhan di atas perbuatan mereka itu. Remaja terbabit juga biasanya tidak sembahyang dan mengingkari perintah agama yang lain. Mereka berpendapat bahawa kehidupan masa remaja perlu diisi dengan hiburan dan keseronokan semata-mata. Yang kedua, berlakunya gejala sosial yang berleluasa disebabkan oleh sikap tidak mengambil berat oleh ibu bapa. Sikap ibu bapa juga boleh menyebabkan remaja terjerumus dengan gejala sosial. Terdapat juga ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang kebajikan dan kasih sayang terhadap anak-anak. Anak-anak amat memerlukan kasih sayang daripada ibu bapa. Ada segelintir ibu bapa begitu sibuk dengan kerjaya bagi menambahkan pendapatan sehingga anak-anak mereka terbabai dan tidak mendapat kasih sayang yang secukupnya.
sikap ibu bapa ini menyebabkan anak tidak mendapat perhatian sewajarnya, lalu mereka melakukan perkara yang tidak berfaedah untuk menghilangkan kebosanan. Yang ketiga, terikut-ikut dengan sikap negatif rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya juga boleh mendorong remaja terlibat dalam gejala sosial. Sebab apa berlakunya perkara ini? Disebabkan oleh faktor pergolakan keluarga di rumah. Remaja cenderung untuk berjumpa dengan rakan sebaya bagi mencari ketenangan dan kegembiraan. Sebahagian daripada rakan sebaya pula adalah mereka yang mempunyai perangai negatif. Oleh itu, remaja begitu mudah terikut-ikut dengan sikap rakan sebaya mereka. Apabila bersama dengan rakan sebaya mereka, remaja cenderung untuk melakukan perkara yang tidak berfaedah. Antara contoh, merokok, melepak di pusat membeli belah dan mendapatkan hiburan di pusat-pusat hiburan. Yang terakhir ialah pengaruh negatif media masa. Bagi pendapat saya ialah ini adalah punca utama berlakunya gejala sosial yang berleluasa. Pengaruh media masa terhadap para remaja sememangnya tidak dapat disangkal lagi. Remaja cenderung untuk melakukan perkara yang pernah didengar atau dilihat di media masa kerana remaja mempunyai naluri ingin mencuba. Sebenarnya sikap ingin mencuba ini adalah sikap yang baik, tetapi bukan semua perkara kita boleh mencuba semena-menanya. Remaja perlulah menilai kebaikan dan keburukan sesuatu yang diperolehi melalui media masa. Jadi itulah 4 punca daripada pandangan saya berlakunya gejala sosial yang berleluasa. Sebagai kesimpulan video saya pada kali ini ialah pihak politeknik juga boleh memainkan peranan penting dalam mengatasi gejala sosial. Sebagai contoh, pensyarah juga boleh memberi nasihat kepada mahasiswa dan mahasiswi agar dapat mengelakkan diri mereka daripada terjebak dalam gejala sosial. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif Daniel Dorani, nombor matrik 10 DIB 22F1045. Topik yang dibicarakan ialah mengenai amalan kesukarelaan di Politeknik dan impak positif sumbangan khidmat pelajar bagi mengelakkan gejala sosial berleluasa. Oleh itu, saya akan menerangkan 4 kesan amalan kesukarelaan tersebut mampu mengelakkan gejala sosial. 4 kesan tersebut terdiri daripada 2 kesan untuk individu dan 2 kesan untuk komuniti. Saya mulakan dengan 2 kesan untuk individu. Pertama, individu mampu membentuk kepribadian dan nilai-nilai murni yang baik. Apabila kita menyertai aktiviti sukarelawan, pelbagai kemahiran dan pengetahuan yang akan diperoleh. Seseorang individu akan didedahkan kepada cara untuk berkomunikasi dengan lebih empati, menguruskan logistik dan sebagainya. Mereka akan terlibat dengan organisasi yang mempunyai ketua untuk menurut arahan, golongan penerima yang akan mendapat bantuan dan rakan sukarelawan yang memerlukan kerjasama antara satu sama lain. Persis kata Mutiara, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan menyelami kesusahan dan dugaan yang dihadapi oleh penerima bantuan, ia akan membentuk kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Selain itu, kerja amal dan sukarelawan juga dapat membantu kita untuk mengisi masa terluang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Sejak kebelakangan ini, banyak laporan di dada akhbar dan televisyen yang memaparkan ahli masyarakat yang terjebak dengan gejala negatif seperti dadah dan gangsterisme. Perkara ini seharusnya dibendung agar masyarakat yang bermutu dan negara yang maju dapat dicapai. Oleh itu, dengan menganjurkan aktiviti sukarelawan atau kerja amal dan memastikan setiap ahli masyarakat mengambil bahagian, mampu memenuhkan masa mereka dengan aktiviti yang lebih berfaedah. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Seterusnya, saya akan memberikan 2 kesan bagi komuniti. Pertama, dapat memberikan kesedaran tentang kesusahan yang dihadapi oleh sebahagian komuniti. Misalnya, kejadian banjir yang melanda kawasan perkampungan
banyak memusnahkan atau merosakkan kebajikan penduduk kampung seperti perkakas rumah dan pakaian. Oleh itu, sukarelawan yang datang bantu dapat menyumbang kepada kebajikan penduduk terjejas agar mereka dapat meneruskan kehidupan mereka dengan selesa. Secara tidak langsung, situasi ini akan membuka mata pelbagai pihak khususnya peserta aktiviti dalam memahami keadaan yang sukar terhadap mangsa. Dan ia juga dapat mengelakkan masyarakat daripada menjadi seperti katak di bawah tempurung. Akhir sekali, kebaikan melaksanakan kerja amal adalah mewujudkan komuniti yang penyayang dan bersatu padu. Setelah kita melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan, bantuan yang diterima daripada orang yang tidak dikenali pasti akan melahirkan hubungan persaudaraan yang lebih baik. Semangat bermasyarakat dan bersatu padu tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan pangkat akan terjalin. Situasi ini penting agar mereka yang tidak bernasib baik dapat mendapatkan manfaat untuk meneruskan hidup, manakala yang membantu dapat mengambil iktibar. Kita tidak mahu menjadi masyarakat yang bersikap seperti anak di pangkuan kelaparan, kera di hutan disusukan. Tuntasnya, masyarakat yang menyertai kerja amal adalah masyarakat yang cakna dan harmoni. Kesimpulannya, maka terbuktilah bahawa amalan kesukarelaan mampu menghasilkan impak yang positif dalam kalangan individu dan komuniti, serta mampu mencegah daripada gejala sosial yang berleluasa. Sekian saja daripada saya. Kesukarelaan secara umumnya dapat dimaksudkan sebagai melakukan sesuatu dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa atau dikerah, dengan erti kata lain, dengan niat yang ikhlas dan tidak mengharapkan apa-apa pulangan untuk diri sendiri. Jadi, saya Muhammad Rusdi Syahmi bin Abdul Hakim, nama metrik 10 DIB 22 F1021 akan menemubual 3 orang responden. Pelibatan pelajar politeknik dalam aktiviti sukarelawan dilihat sebagai petanda baik ke arah pembentukan pemikiran positif dan pembangunan personaliti yang mantap dalam kalangan pelajar ke arah melahirkan dan berteraskan revolusi industri 4.0. Jadi puan, soalan pertama, apakah pandangan puan terhadap pelajar politeknik yang berminat dalam aktiviti kesukarelaan? Tutup pintu. Okey, dah ada. Okey, pada pendapat saya, pandangan saya terhadap pelajar politeknik yang menyertai aktiviti kesukarelaan ni, bagi saya sangat baguslah. Sebab sekarang ni kalau kita tahu, lingkungan umur pelajar politeknik ni adalah dalam lingkungan umur 18 ke 20 lebih, 20, 22, 21 macam tu kan. So dalam lingkungan umur sebenarnya sekarang ni, kalau kita tengok umur yang di tahap begini, kebiasaannya umur tu sosial, suka bersama dengan kawan-kawan, pergi berseronok dengan kawan-kawan. Tapi apabila memilih untuk menjalankan aktiviti kesukarelaan tu adalah satu perkara yang sangat positif, sangat baik dan perlu disokong lah. Sebabnya macam saya sebut tadi lah, dalam lingkungan umur yang begini, masih ada belia atau remaja yang nak menyumbang tenaga, menyumbang buah fikiran, dia lebih-lebih lagi tenaga lah untuk melakukan aktiviti kesukarelaan ni. So bagi pendapat saya, benda tu sangat baik dan perlu diteruskan lah. Puan, apakah pandangan puan terhadap pelajar politeknik yang berminat dalam aktiviti kesukarelaan? Pada pandangan saya sangat bagus, sebab dalam masa yang sama pelajar dapat belajar untuk bersosial dan juga tahu tentang empati serta itulah. Saudara, apakah pandangan saudara terhadap pelajar politeknik yang berminat dalam aktiviti kesukarelaan? Okey, pada pendapat saya, aktiviti kesukarelaan bagi budak-budak politik ni amatlah bagus, sebab diorang boleh menanamkan lagi sifat bantu-bantu dalam diri sendiri. Itu bagi pandangan saya lah. Seterusnya, apakah impak positif terhadap pelajar yang boleh kita dapat apabila menyertai program-program kesukarelaan di politeknik?
Okey, yang pertama kalau kita tengok impak positif, yang pertamanya adalah mengurangkan gejala sosial lah. Contohnya bila kita sertai aktiviti kesukarelaan ni, so masa lapang kita tu terisi dengan perkara-perkara yang positif. Contoh aktiviti kesukarelaan yang kita boleh buat, contohnya gotong royong, contohnya apa lagi ya, membantu, kadang-kadang kita ada program katalah kutip sampah bersama-sama beramai-ramai kan. Okey, itu salah satunya macam saya cakap tadi, satu mengurangkan gejala sosial apabila masa tu terisi dengan betul. Yang kedua, kita dapat bergaul atau bercampur dengan orang yang betul, orang yang baik, dan kebanyakan yang menyertai kesukarelaan ni adalah dalam kalangan orang yang orang kata ilmuwan, berilmu. Dan satu lagi saya rasa dapat memilih kawan dengan betul lah. Tidaklah orang kata pergi merempit, kan, pergi shopping mall, berjalan tak tentu hala. So dengan adanya aktiviti kesukarelaan itu sebenarnya banyak memberi impak positif. Antara impak positif yang pelajar boleh dapat melalui program kesukarelaan, yang pertama, pelajar boleh bergaul dengan cara yang positif, di mana kalau pelajar sertai program kesukarelaan, maksudnya dia boleh, kita tahu dia apa yang dia buat, objektif program pun dia boleh maksudnya lebih benda yang positif berbanding kalau dia nak isi masa lapang dengan benda yang mungkin kurang berfaedah. Apakah impak positif yang pelajar boleh dapat apabila menyertai program-program kesukarelaan di Politeknik? Impak positif bagi saya, mereka bolehlah macam mereka boleh lagi macam menarik lagi pelajar-pelajar yang lain untuk mendalami lagi tentang kesukarelaan ini dalam masa yang akan datang. Soalan terakhir, apakah cadangan Puan bagi meningkatkan kemahuan pelajar dalam kegiatan kesukarelaan? Okey, bagi saya lah, kalau nak meningkatkan kemahuan pelajar tu, dia kena ada daya penarik daripada pihak penganjur. Okey, contohnya salah satunya memang kita sebut aktiviti kesukarelaan. Tapi mungkin daripada segi pihak penganjur perlulah untuk tarik ahli kesukarelaan tu, perlu ada orang kata beri sedikit token ke, satu mungkin makanan, provide makanan, sijil dan sebagainya. So dari situ kita dapat tarik minat lah, supaya kata oh okey tak apalah, pergi sini boleh ada makanan, ada dapat sijil. So kat situ adalah benda yang kita dapat. Yang kedua, kalau daripada segi kerajaan, mungkin kempen kesukarelaan. Dari segi ibu bapa, mungkin daripada segi galakkan, kita sebagai ibu bapa boleh galakkan, atau kita boleh bawa anak kita. Kalau macam saya ada anak, kalau saya pergi sertai aktiviti kesukarelaan, saya boleh bawa anak saya. So kita pupuk minat tu daripada kecil. So bila dia besar, dia dah masuk contoh politeknik, dia dah dengan sendirinya untuk join aktiviti kesukarelaan ni. Itu pada pendapat saya. Baik Puan, terima kasih Puan. Okey, sama. Soalan ketiga, apakah cadangan Puan bagi meningkatkan kemahuan pelajar dalam kegiatan kesukarelaan? Okey, nak tingkatkan tu, first kali mungkin antara rakan-rakan sebaya tu dia kena ada sepakat. Maksudnya dia kena ada seorang yang akan ajak kawan yang lain untuk sama-sama sertai program kesukarelaan. Sama macam kalau student, kalau dia nak pergi mana-mana, mungkin dia akan ajak kawan juga kan. Jadi lebih baik kalau digunakan ajakan tu untuk benda-benda yang lebih berfaedah lah, macam sertai program kesukarelaan. Okey, itu saja. Terima kasih Puan. Apakah cadangan saudara bagi meningkatkan kemahuan pelajar dalam kegiatan kesukarelaan? Untuk cadangan saya, bolehlah buat macam satu kelab kesukarelaan, bagi macam bantu. Macam sekarang kan musim
terbujuk apa semua, akan ada banjir apa semua. Jadi boleh ada orang buat sukarelawan bagi membantu warga-warga yang tergolong dalam warga banjir. Amin. Rumusan daripada ketiga responden, kita dapat lihat terdapat banyak kesan-kesan positif yang boleh pelajar dapat apabila menyertai kesukarelaan. Oleh itu, pelajar politeknik merupakan golongan yang bakal menerajui negara serta mempunyai peranan yang penting dalam hala tuju negara pada masa hadapan bagi menjadikan negara lebih makmur dan berjaya. Justru itu, pelajar politeknik ini perlu dibina sahsiah dan diperkukuh jati diri agar dapat membina negara bangsa yang cemerlang menerusi aktiviti kesukarelaan yang memberi manfaat kepada komuniti. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, budaya kesukarelaan harus ditanam dalam kalangan masyarakat pelajar supaya mereka dapat menyumbang tenaga. Amalan kesukarelaan berupaya mengekang belia daripada terlibat dengan aktiviti tidak sihat dan mengelakkan mereka daripada terlibat dengan gejala sosial yang tidak berfaedah. Kesukarelaan merupakan sebahagian daripada kemahiran kemanusiaan yang mengalahkan moral yang baik di samping mengasah kemahiran komunikasi remaja kita. Kajian mengatakan kreativiti dan inovasi adalah elemen yang penting dalam pendidikan kerana kedua-duanya dapat menghasilkan pelajar yang kreatif dan inovatif yang selalu berfikir, mempunyai cita-cita, berani dan yakin diri. Perwatakan inilah yang diperlukan untuk menghadapi masa depan, terutamanya apabila memasuki era wawasan 2020. Ia dapat membentuk kepimpinan melalui teladan dengan menimba pengalaman daripada masyarakat yang lebih arif dalam kehidupan, dan pelajar juga dapat berkongsi ilmu dengan masyarakat setempat berbeza dialek, percakapan dan budaya serta taraf sosio-ekonomi. Apa yang boleh disimpulkan pada peringkat awal lagi, belia haruslah menerapkan semangat kesukarelawan. Hal ini kerana belia merupakan pewaris dan bakal pemimpin negara dalam pembangunan Malaysia pada masa akan datang, dan mereka adalah generasi akan datang. Melalui pelibatan aktiviti sukarelawanan ini, ia boleh melahirkan belia yang sikap ke arah lebih positif, menghasilkan banyak manfaat yang berguna kepada diri belia. Pelibatan masyarakat dalam aktiviti sukarelawan dapat melahirkan komuniti yang produktif yang mengamalkan gaya hidup sihat serta bebas daripada masalah sosial yang merisaukan, lebih-lebih lagi dalam golongan remaja ataupun belia ini. Selain itu, ia boleh melahirkan sifat ihsan, kasih sayang, simpati, masyarakat yang prihatin dalam merealisasikan pembangunan yang baik.